لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fir rajul yantafi min waladi. Situ bab yang telah datang pada menyatakan seorang laki-laki menidakkan anaknya. Ketahuilah kiranya saudaraku, tidaklah harus seorang itu tidak mengaku anaknya apabila isterinya beranak lain rupa daripadanya. Bapa kita anak kepelat keluar. Ya, anak keluar warna lain pula. Daripada dirinya. Seperti dirinya hitam, tiba-tiba isterinya beranak putih kata. Ni anak siapa ni kata kan? Lepas tu dia kata ni bukan anak saya. Boleh atau tidak? Jawab dia tahu dia. Tiba-tiba isterinya beranak putih atau kedua laki isterinya putih, tiba-tiba anaknya keluar pula seperti orang Hindu hitam. Kau orang Hindu, marah orang Hindu. Masak kau. Maka jangan jatuh salah sangka dan syak akan dia, bukannya anak sendiri. Jangan kata, ya tidak ni, selagi tak ada dalil. Ya. Dalil yang menunjukkan atas tegah demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah qala jaa rajulun min bani Fazaza min bani Fazarah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna imraati waladat gulaman aswad. Faqala Nabi SAW, hal laka min ibil? Qala na'am. Qal, fama alwanuha? Qal, khumrun. Qala, fahal fiha urkun? Qala na'am. Ibab misal dengan unta. Inna fiha la urkan. Qala inni ataha zalik. Qala la'alla irkan naza'aha. Qala fahaza la'alla irkan naza'aha. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah datang seorang laki-laki daripada Bani Fazarah kerana bertanya apa hukum ahwal yang telah berlaku ke atasnya. Ditanya tu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa macam gitu? Apa halnya? Apa macam sungguhnya isteri hamba telah beranakkan budak hitam. Maka kami tidak hitam gitu. Pasal pula anak ni hitam. Ni negro mana? Adakah ia bukan anak kami? Adakah ia daripada anak zina? Bila didengar oleh Rasulullah SAW akan katanya itu, maka bersabda ia bagi mematahkan cakapnya dan menghilangkan wasangkanya. Maka sabdanya Rasulullah SAW, adakah bagimu memiliki unta? Mana unta tak? Jawab laki-laki itu, bahkan mana ada. Ada ya Rasulullah SAW, hamba mempunyai unta. Sabdanya SAW, maka apa warna unta kamu? Jawab laki itu, merah. Ini unta mahal.
merah ya Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, maka tidakkah ada pada unta itu warna kehitam-hitam kelabu? Jawablah lelaki itu, bahkan ya Rasulullah SAW, sungguhnya ada pada unta itu warna kehitam-hitaman kelabu. Sabda Nabi SAW lagi, dari mana datang unta itu warna kehitam-hitam kelabu? Jawabnya, barangkali ya Rasulullah SAW, urat asalnya membawa akan dia. Demikian itu. Yakni urat temurannya hingga sampai kepada yang diuntakan ini baru zahir turun-temurun, ya, temurun silap. Mana urat turun temurun dia tu. Dia itulah, mungkin dia punya apa, asal latuk dia kata tahan ada warna tu. Tiba-tiba dia keluar gitu. Turun-temurun, selapis ke selapis. Jadi sabda Rasulullah SAW, maka budak itu pun demikian juga. Kau ada orang putih, mungkin ada keturunan kau atas hitam-hitam begini. Dia keluar balik hitam. Itulah sebaliknya. Barangkali urat turun-temurunnya dari selapis ke selapis hingga sampai kepadanya zahir hitam. Di mana kamu tahu? Jadi kata bisa, ini hadis hasan lagi sahih. Di mana jangan semudah tu mana kita nak menyangka. Ya, tapi ada berlaku tu. Ya. Ini putih lagi putih, tengok anak dia lain macam, dia tak sedap. Akhirnya dia buat perangkap. Tapi perangkap dia mengena. Rupa kawan dia sendiri. Kawan dia sendiri. Kawan pula orang Melaka pula tu. Orang malu itu je. Dia budak negara lain, negeri lain. Duduk di Sabah. Kan? Ya, kawan dia tu kerja tak buat bini dia tumpang rumah. Zahir dia pergi pejabat, dia patah balik. Dia balik tengah kenuri. Habislah cerai dia. Asalnya itulah, dia putih, bini putih, anak dia tak putih. Dia tak sedap. Dia tengok suasana lain macam je. Dia buat perangkap, kena. Jadi itu nampak jelas lah. Yang ni kalau tak ada apa-apa, kena isteri baik, tak ada apa-apa, mungkin keturunan dia dulu ada atas asas dia warna lain. Itu pun dia keluar balik warna. Kan? Dia keturunan dia itulah. Dia kalau ternak je, ternak kan? Ternak lembu, kambing, tengok. Kalau burung dia tu dia ada gagap. Ujung ke tiga ada gagap pula. Buat ada atuk-atuk dulu. Habis. Jadi maknanya jangan semudah. Artinya memang tak sedap kan, kita putih memang tak nak lain macam. Jangan semudah tu dulu. Kecuali ada tanda terang tu lain lah. Tidak kan kawan tu tak ada apa-apa baik-baik, kita pula tuduh nyanyi ke dia pula. Kemudian babu maja'ah fil qafa. Bab nyatakan orang yang tahu, maknanya menentang tapak kaki dengan bekasnya di bumi dan sebagainya. Satu apa? Keistimewaan Tuhan beri kat dia. Ketahui kira saudaraku, sah pada syarak kita memegang dan memakai kata orang yang tahu. Ya, menentang tapak dengan bekasnya. Dia panggil qafa, iaitulah nasab orang. Sekarang nak buat dalil, dia tengok, dia kenal kan ni. Tengok tapak kaki ni. Ni keturunan ni, nasab. Dia boleh tahu. Ahlul khibrah, orang yang pakar ataupun qafah. Maka jika orang-orang ada menafikan antara orang dua beranak, bukannya anaknya daripada bapa, ya, maka boleh dipakai kata qafah tadi. Ya. Dia kata ni bukan anak saya. Panggil orang tu, tengok tapak kaki kau ni. Dia tengok tapak kaki anak. Ni kau ni, anak kau ni. Kan? Ada yang tuan-tuan. Dia mengesan, ya, persamaan tu dia pandai. Sekiranya qafah tadi membukan anak itu daripada bapaknya dengan tilik lihatnya, maka bukan ia. Maka jika diakunya antara orang dua beranak itu
sebetulnya anak itu daripada bapaknya, maka betullah ia. Dalil yang menunjukkan atas boleh memakai kata qafah ni ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, dan katanya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha masruran tabruku asarir wajhi faqala alam tara anna mujazzazan nazara anifan ila Zaid bin Harisah wa Usamah bin Zaid wa qala hadzal aqdam ba'daha min ba'd. Diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Rasulullah SAW, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ia atasnya dengan sukacita, bersinar-sinar rupa retap-retap dahi mukanya. Maka sabdanya SAW, tidakkah engkau tahu, hai Aisyah, bahawasanya sungguhnya mujazzaran, mujazan melihat ia tadi kepada Zaid bin Harisah dan Usamah bin Zaid. Maka katanya ini kaki-kaki setengahnya dari setengahnya. Ini keturunan dia ni. Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah. Adalah sebab sukacita Rasulullah SAW sampai berkata demikian pada Sina Aisyah radhiyallahu, kerana adalah Usamah bin Zaid itu seorang yang sangat dikasihi. Usamah bin Zaid ni adalah sangat dikasihi, sehabis-habis kasih sebagian Nabi kasih kepada bapa Usamah itu. Dan Usamah bin Zaid itu hitam. Tiada serupa bapaknya putih. Usamah hitam, bapak dia putih. Dengan kerana itu sudahlah dicaci orang di zaman jahiliah akan Usamah itu bukannya anak Zaid. Sampai menjadi susah hati Rasulullah SAW, dan berdukacita ia akan tuduhan orang itu, seolah-olah Usamah ni anak tak elok, kan? Kemudian seeloknya pada satu hari dan dalam Usamah, maknanya tidur sama-sama bapanya dalam satu selimut yang bertutup muka keduanya, dan keluar kedua kakinya. Ambil selimut tutup muka dulu, anak dengan bapak kan. Kaki nampak. Lalu menempuhi dekatnya seorang yang pandai melihat keturunan seorang pada kaki. Maka orang yang menempuhi itu namanya ialah Mujazan. Maka ditampaknya kaki orang dua beranak. Itu pun lalu berkata, kaki ini daripada kaki ini. Ini memang ada hubungan ni dengan anak beranak ni. Yang ni kaki Usamah ini daripada kaki bapaknya. Dia tengok kaki dua ni memang seketurunan. Bila didengar Rasulullah SAW demikian, sukacitalah berhati baginda SAW sampai pulang ke rumah berkhabar kepada Siti Aisyah seperti sebut tadi. Seronok dia kata, memang betul dia kata. Usamah bin Zaid memang betul anak dia. Walaupun dia hitam, di bapak dia putih. Dia dah macam tak mengaku lah. Kemudian kata Abu Isa, ini hadis hasan lagi sahih. Maknanya Rasulullah menerima atau menandakan satu hukum bahawasanya sah dipakai tanda orang yang pakar dalam bidang itulah. Dan telah ambil hujah setengah daripada ahli ilmi dengan ini hadis pada isbat akan pekerjaan qafah tadi. Al-qafah itu dia ambil kira dalam beberapa masalah boleh dipakai maknanya untuk percaman tadi itu. Tengok tapak kaki tadi. Kalau main hutan pula, tapak kaki hutan boleh kenal.
Dia tengok gimau minta tapak ni tapak berapa hari. Oh, pandai ni. Kain ayam hutan tu kain betul. Ni kain lama, kain baru. Wah, pandai ni. Dia dah pakar kan kerja dia ayam dalam hutan. Seorang cikgu dia ikut ustaz tu, orang faham. Memang dia duduk dalam hutan. Dia pakar betul. Dia dah. Usaha tengah bunyi. Mana dia? Dengar telinga. Ya, dia bincang baru dengar jauh je. Oh, tepat ditangkap. Malam dia ikut kawan dia pergi apa tangkap ayam hutan. Ayam hutan tidur atas kelapa sawit dalam bau naik 5-6 kaki kan. Dia sauk kan. Dia ikut kawan tu. Lepas tu ikut malam dia kata sekejap. Ada benda lalu ni. Dia dengar benda lalu kan. Nak tengok benda. Dia suruh tengok ular macam ni besar. Terus cikgu tak datang ikut kita. Tobat terbalik kita. Dia suruh kilat kami besar ular. Ular tu lalu. Ular lalu tu dengar. Bukan tu. Deria dia kuat tu. Macam-macam. Ini panggil alil khibrah. Mana yang pakar tu bidang. Di hutan, biasalah ilmu hutan. Kemudian babu fi hisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tahad. Bab menyatakan pecutan his mana kesungguhan, bersungguh-sungguh. Rasulullah SAW atas berhadiah. Ketahuilah kira saudaraku berhadiah. Sama-sama kita Islam disuruh syarak supaya kuat ikatan persaudaraan kita. Ya. Sebab memang jubilatul insan yuhib man ahsana ilaihi. Ditabiatkan insan manusia tu dia suka pada orang yang buat baik kepada diri dia. Itu memang kan. Buat baik dengan orang. Jadi untuk ikatan persaudaraan tu digalakkan. Dan bertambah-tambah rapat siapa-siapa ya berenggang-renggangan kalau direnggang dengan sebab memberikan lama-lama dia rapat. Dan pula boleh ia menghilangkan karat-karat sakit dalam hati saudara yang dihadiahkan itu, ya. Dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal tahadau fa innal hadiyata tuzhibu waharas sadr wala tahtakiranna jaratan lijaratiha walau syikki firsini syatin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasulullah SAW sabdanya, berhadiah-hadiahlah sekalian kamu, kerana bahawasanya hadiah itu menghilangkan karat-karat panas dalam hati. Dan jangan kamu kepalang dan tidak berfaedah ya, beri oleh jiran bagi jirannya pada apa yang mau diberinya. Man, jangan kita pandang enteng benda itu. Bahkan berilah saja jikalau sebelah tapak kaki biri-biri yang direbus sekalipun. Walaupun sikit maknanya. Ya, tapak kaki. Jadi janganlah pandang sedikit atau pandang kurang bagus oleh jiran yang mau memberi hadiah itu akan hadiahnya, bahkan berilah saja. Mana sifat suka memberi itu sifat yang baik. Dan ini menjadi satu daripada penekanan dalam ilmu tasawuf, disuruh kita hari-hari kita hadiah. Banyak mana apa benda atau soal lain. Sebab apa? Mengajar membuangkan hub kasih kepada dunia. Ya, kita keluar. Dan kata Abu Isa Tirmizi bahawa ini hadis gharib daripada ini wajah. Kemudian babu maja'a fi karahiyati ruju' fil hibah. Pada hadis tegah
kembali pada hebah. Ketahui kiranya saudaraku, apabila seorang daripada kamu telah berhadiah kepada orang, jangan dipinta kembali. Itu maksudnya. Dia beri apa-apa ke orang, betul, minta balik lah. Tak elok. Ya. Kerana demikian itu amat kejinya pada syarak dan pada adat. Ini nak bagi orang, beri betul minta. Tak elok. Guna dikalau terberikan pada orang benda yang amat disayangi sekalipun, kan? Dia dermai Jumaat terik-terik, masuk-masuk rupa duit RM50. Ya. Dia biasa RM1, kebiasaan. Dia pun tertarik RM1, 100. Wah, dia cari tabung balik, tabung dia korek balik. Jikalau terberikan orang benda yang amat disayangi sekalipun, dan tidak didapati sepertinya di mana-mana, sayang betul barang ni, kan? Dah terberi pula. Maka apabila sudah diberikan pada orang, jangan dikenang-kenang lagi dah lah. Tidakkan dua-dua rugi, kan? Dah lah kita beri hilang, lepas tu pun tak ikhlas, tak buat pahala, rugi dua-dua. Ada satu orang wali tu, pemuda tu beri buat adik, dia pulang balik. Tadi anak murid dia tanya, kenapa saya di-share pulang balik? Biasanya orang beri semua tuan ambil. Dia kata, aku tengok budak tu tak matang lagi. Dia kasyaf, dia tengok budak tak matang. Kan nyanyi duit dia habis. Lepas tu dia cerita kat orang kan, dua-dua tak dapat dia. Aku pulang balik. Kesian ke dia. Jadi maknanya apa? Jangan dikenang lagi. Ya, apa pun kebajikan, jangan kita kenang. Kalau kita kenang menyebabkan tidak ikhlas. Ya, dalilnya Sayyidina Ali kata wal amalu salihu yarfa'u. Amal salih itu yarfa'uhu, mengangkat akan dia, maka akan dia. Atau angkat. Dalil angkat, dia tidak ada dalam mulahazah. Dia tidak ada dalam ingatan ni. Kalau dibuat, lepas tu ingat ke orang, lepas tu cerita ke orang, lepas tu ambil gambar, tunjuk ke orang, tu lagi lah. Habis kan. Ya, jadi maknanya bila dia buat tu habis. Jika dikenang disebut, jadi bernama ia orang yang tiada maruah. Maka orang yang tiada maruah tak ada harga diri. Dengan sebab ya, samalah ia dengan anjing makan muntahnya. No, bisa. Anjing muntah terus makan balik. Melainkan antara bapa dengan anak. Ya. Itu boleh. Hadiah usul kepada forok boleh tarik balik. Itu jaga tu. Hadiah usul mana bapa kepada forok pada anak. Dia beri, dia boleh tarik balik. Dia beri pada anak. Dia tengok anak tu lain macam. Tak elok kan. Dia beli yang bukan-bukan. Dia buat benda tu sia-sia banyak. Dia pun tarik balik pemberian. Boleh tarik balik. Ya. Kat Melaka ada satu kes berlaku. Ada seorang sahabat dia peguam, dia buat kes ni. Menang. Memang ada kes. Jadi Pak Mentua ni di tanah ni manjang ke belakang ni. Anak perempuan dia duduk depan. Menantu dia itulah duduk depan. Jadi dia punya adik-adik dia, bini dia belakang, ya, lelaki dia belakang, berdiri lah. Yang ni pula depan ni buat perangai, tak bagi lalu. Dah lah, kau menumpang bini punya tanah. Buat ego dia pula, kan? Dia pakap kita bapak dia ni hangin bapak dia pergi mahkamah, dia buat tu, dia tarik balik pemberian. Habis dulu. Habis bontang kau. Kamu tak buka tanah sikit, orang belakang nak lalu, dia buat ke kepala dia. Orang lalu cik jalan lain. Wah. Bapak dia tarik balik pemberian. Itu mana hebah daripada usul bapak dia pada forok anak dia tadi. Boleh tarik balik. Ya. Selama mana? Selama belum berpindah milik. Kalau anak ni pandai kan, dia tengok, apa nak tarik ni, cepat-cepat dijual kan, habis lah. Dijual habis lah, pindah milik. Atau diwakaf ke, ya, bila lari pada milik dia, tak boleh tarik balik lah. Selagi dalam milik dia, boleh tarik balik. Atau diistisna, dikecualikan, antara bapa dengan anak. Sekiranya bapa itu telah diberinya dan dihebahnya apa-apa pada anaknya, tiadalah keji pada syarat dia mengambil kembali. Ada pun lain daripada orang yang antara bapa dan anak itu tidak pun haram, tidak pun makruh ambil kembali. Ya, imma dua, sama ada haram atau makruh.
hebat tu menurut sebagai ikhtilaf ulama dalam bicara ni. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Kalau dia niat nak bagi, dia niat belum bagi, dia niat nak bagi, lepas tu dibatalkan, apa hukum ni? Selama kata tak apa. Setengah ulama kata tak apa. Berkias atas saum, puasa. Dia puasa sunat, lepas tu dia niat, lepas tu dibatalkan, tak apa. Dia kias itu. Tapi ada seorang ahli kasyaf kat guru kan. Dia jumpa anak murid dan niat. Masa bagi nak jumpa tu nak bagi duit RM50 lah. Dia pun salam tok guru, tu kata, "Mana lah?" Apa dia tok guru? Tu kata nak bagi RM50. Ya tuan dia. Tu guru dia acang kawan. Kata nak bagi RM50. Tu anjak kawan ni. Tu dia pandang tembus. Dan di sini telah ada dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi akan hadis yang menunjukkan atas keji amat mengambil kembali akan hebat itu. Ini adalah dengan kata ini. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yu'ti al-'atiyah summa yarji'u fiha kal qalb akala hatta idza syabi'a faqa'a summa ada faraja'a fi qai'ih. Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ia bermula umpama orang memberi satu pemberian kemudian kembali padanya. Yang ini ambil balik, minta balik dengan pinta atau sebagainya. Seumpama anjing yang ia kenyang, ia dimuntahkannya, kemudian kembali ia diulang balik, makan balik muntah, kembali daripada makan muntahnya. Anjing dia kira apa, busuk ni makan juga. Tidaklah mana keji amat-amat demikian itu. Tidakkah keji amat-amat mana keji sangat yang demikian. Demikianlah jua orang yang memberi kembali haibahnya akan keji, kerana tidak ada marwahnya. Kadang kita fiqh kena mengatakan makruh kalau kita dah bagi orang, kita beli balik tak boleh. Kita dah bagi barang tu kita ambil, tapi ambil dengan beli. Baiklah, saya beli balik barang ni, itu pun tak perlu. Apatah lagi tak ada bagi, pergi ambil dua balik. Ambil pergi pulang, ambil balik. Itu lagi lah. Mana amat keji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian abwabul qadar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,